Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, sahabat-sahabat. Malam ini kita memulakan episod ketiga, tapi saya masih menunggu lagi ya. Menunggu sahabat-sahabat kita untuk masuk dulu dalam episod Borak Arca kita ni. Kita masih menunggu lagi ya. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat, kita dah live sekarang FB, tapi kita masih lagi menunggu. Okey, sahabat-sahabat kita untuk masuk ke dalam untuk melihat ya. Okey, masing-masing boleh lihat kita punya FB ya. Di tangan saya ada handphone saya akan lihat dulu. Okey, seperti biasa ini 5-6 minit dah warm up untuk memanggil semua. Warm up panggil, kita panggil semua sahabat-sahabat FB kita untuk lihat episod ketiga ini Borak Arca yang dibawakan di luar daripada studio saya ya. Kita berada di bahagian selatan negara Malaysia di hujung tanah Art Residency ya. So yang dah masuk sila like dan share kan dengan ramai-ramai pada kawan-kawan lain, takut lupa. Alim Mansur, thank you very much my friend ya. Alim Jaafar, terima kasih. Please like and sharekan dulu. Ini sesi warm up macam biasa, kita warm up 5-6 minit dahulu supaya sahabat-sahabat lagi memasuki kota So seperti yang dijanjikan episod ketiga ini kita undang khas, ada penampilan khas dan yang paling menariknya hari ini, malam ini saya bersiaran ataupun berlive ini dari ujung tanah Art Residency Foundernya Cik Fakrul Zaman Sambas di bahagian selatan di bahagian selatan, di mana dari tadi pagi kita ada banyak program di sini dan malam ni program seterusnya adalah 5 minit Borak Arca suasana di luar studio mungkin ada gangguan suara yang menarik bunyi cengkrik, bunyi anak-anak di belakang dan sebagainya. Kita biarkan. Kita tunggu dulu kawan-kawan kita lain kita minta tolong Rujiman. Assalamualaikum Rujiman Okey, Noah Sikin terima kasih. Please share tolong sahabat lama Ifan. Allahu Akbar, lama tak jumpa ni sahabat aku ni Okey, tolong like and share program ni. Razif dari Kuching dari Kuching Sarawak. Tolong like and share supaya rakan-rakan di luar sana teringat dan lupa kan malam ni ada satu episod lagi Borak Arca. Borak Arca yang saya bawa di luar studio bersiaran di Malaysia di ujung tanah Art Residency yang berada di Air Baloi. This is ujung tanah Art Residency Saya bersiaran di sini Okey. Kita tunggu dulu sahabat-sahabat lain masuk tolong like and share sekali lagi. Supaya kita memeriahkan event ujung selatan Malaysia, tampilkan semua dari seorang artis yang involved dalam seni rupa dan juga seni suara kita jadikan satu episod awal untuk dia memberikan sedikit persembahan So kita tunggu lagi 1 minit lagi 1 minit atau 2 minit lagi kita akan mulakan jam di komputer saya 9 malam Kita tunggulah seminit 2 lagi Jo sabar, sebelum studio saya dah tak sabar nak menyanyi tu kawan-kawan saya tu Kita tunggu lagi seminit 2 untuk kita sama-sama memulakan acara pada malam ini. Waalaikumsalam, Cik Mansur Johnny please like and share supaya rakan-rakan di luar sana dah akan program pada malam ini Okey. Mungkin talian dari ujung tanah ni tidak begitu lancar seperti biasa. Namun begitu kita teruskan juga acara pada malam ini. Saya tunggu lagi 4 orang, 5 orang lagi masuk supaya kita boleh mula. Sabar Johari Ibrahim, sabar. Kita akan mula Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni kita ada 2 orang artis terkenal sepenuh masa. Pengacar tersohor Umi Baizura, Mai Ismail yang menekuni karya-karya seramik beliau dan juga artis muda
taklah muda sangat, dah tua pun tapi memulakan pergerakan seni arcanya di luar kawasan popular. Kawasan popular ni maknanya Lembah Kelang lah. Tapi beliau ni menetap di Bentong dan mengusahakan kegiatan arca beliau di sana. Dan saudara Hafizi, Cik Ros, nak kata yang artis, mungkin artis pertengahan kot, nanti kita sama-sama berbual dengan beliau. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir cukuplah ni. Kita akan mulakan dengan segmen pertama ini. Saya persilakan dulu sahabat saya ini, seorang artis dari negeri Melaka, Johari Ibrahim. Silakan untuk tampil. Okey, Assalamualaikum Cik Jo. Apa khabar? Waalaikumsalam. How are you, bos? Sihat Alhamdulillah. Terima kasih banyaklah hadir. So malam ni kita bermula dengan, di samping nyanyian tu, kita juga akan sharekan gambar-gambar yang menunjukkan sesuatu tentang sahabat kita. Okey, tanpa melengahkan masa, saya persilakan saudara Johari Ibrahim, seorang pelukis juga, untuk memberi sedikit hiburan kepada kita. Dipersilakan Cik Jo. On, go. Terima kasih Dr. Rosli. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Apa nama, kalau tak sedap kira halal lah Bukannya pemain gitar sepenuh masa pun, pelukis je. Okey, sekadar menghibur kawan-kawan. Assalamualaikum. Lagu Cinta. Aku nyanyikan kau lagu cinta, seindahnya sinar mentari, seanggunnya sinar rembulan. Telah ku nyanyikan kau lagu rindu, karena sesungguhnya hati ini masih lagi lemas dalam kerinduan cintaku. Setiap kalinya tak cintaku, nyanyikan lagu ini. Cintaku, setiap kalinya tak jemu-jemu. Cintaku, nyanyikan lagu ini, penawar rindu. Telah ku nyanyikan kau lagu cinta, seindahnya sinar mentari, seanggunnya sinar rembulan. Laku nyanyikan kau lagu rindu, karena sesungguhnya hati ini masih lagi lemas dalam kerinduan cintaku. Setiap kalinya tak jemu-jemu. Cintaku, nyanyikan lagu ini. Cintaku, setiap kalinya tak jemu-jemu. Cintaku, nyanyikan lagu ini, penawar rindu. Turururututu. Laku sebutkan namamu dalam doaku setiap kalinya, agar kau kembali mengenangkan hati. Laku sebutkan namamu dalam doaku setiap kalinya, agar kau kembali mengenangkan hati dan perasaan. Turururututu. Thank you. Okey. Itu dia sahabat kita. Satu tepukan untuk sahabat kita. It's very nice song Cik Johari Johari Ibrahim. Mungkin sangkut-sangkut sikit faktor cuaca di negeri Melaka sekarang hujan ke apa Jo? Hujan. Dengar bunyi motor ada best tu kan. Ada bunyi motor, bunyi macam-macam. Hujan Jo Okey, thank you very much Cik Jo. Thank you very much untuk persembahan yang menarik untuk malam ini, pembukaan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, malam ini kita bersama arca dan
pada hujung tanah Art Residency ya. Sekarang saya berada di hujung tanah Art Residency. So kita akan menjalankan Bora Arca pada yang diusahakan oleh Cik Fakrul Zambas ya. Okey. Okey, kita ada sedikit masalah lain di sini. Kita cuba tengok macam mana ya. Okey, untuk segmen seterusnya saya fikir untuk segmen seterusnya saya fikir saya akan memanggil dua orang tetamu saya yang saya lihat di sini ya, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat FB semua, kita ada sedikit masalah lain ya. So okey, kita akan mungkinlah ya, kita akan teruskan juga tengok keadaan macam mana. Itulah sebenarnya cabaran kalau kita buat live macam ini. Tambah pula kita berada di luar Tapi tak apa, okey, tanpa melengah masa lagi kerana kita pun kalau boleh cepat habis nanti cepatlah dia punya gangguan-gangguan kesempatan. Kita terus ke segmen yang kedua. Saya dengan senang hatilah menjemput undangan pertama kita. Okey. Saudara Umi Baizura Ismail seorang pengacara wanita yang bergelumang dengan media Clay Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Dr. Rosli. Ada gangguan lain di sini. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Dr. Rosli. Dengar. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Dengar tak? Ada gangguan sikit. Tak apa. Mudah-mudahan boleh dengar tapi sangkut-sangkut sikitlah. Mungkin line tak berapa clear di sana Okey, tak apa, mudah-mudahan kita boleh on. Okey, yang kedua saya persilakan sahabat kita Hafizi Cik Ros dari Bentong Pahang. Assalamualaikum, saudara Hafizi. Ya, waalaikumsalam Dr. Rosli dan juga Kak Umi. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sihat Assalamualaikum. Dengar tak? Sana boleh dengar jelas suara kita. Okey. Saya dengar. Umi macam mana Umi? Umi dengar. Cuaca tidak menentu tapi kita usahakan jugalah live ni Okey, Hafizi dari Bentong, seorang pengacara muda dari Bentong. Umi. Ya. Dengar sekarang berada di mana Umi? Umi berada di rumah lah, di Parti 1 Studio. Sangkut Sangkut. Okey, tak apa. Okey, itulah cabaran kita. Okey, Umi. Ya. Halo Umi. Halo. Umi boleh bercakap ke Umi? Boleh. Umi dengar Dr. Rosli clear kat sini. Hafizi. Halo Hafizi. Ya, saya dengar jelas Assalamualaikum, Kak Umi dengan juga Dr. Rosli. Sama Umi pun. Ya. Hafizi, Umi, kamu Umi? Ya. Assalamualaikum Umi. Dengar tak Umi? Dengar. Umi dengar dengan jelas. Kedua-dua. Umi dengar Yes. Mungkin dah ramai masuk ni sangkut-sangkut sikit. Okey Umi, kalau dengar kita mulakan dengan Umi. Okey. Okey Umi mungkin sebagai seorang pengajar wanita yang banyak pengalaman, mungkin Umi boleh sharing dengan kita semua. Okey. Boleh, ada perkembangan terbaru dan juga ada permulanya. Okey. Silakan Umi. Jangan buang masa kita. Okey, right. Okey, Assalamualaikum semua dan selamat malam. Terima kasih kepada Dr. Rosli kerana menjemput Umi di ruang Bora Arca. Dan juga kepada Hafizi dan Johari tadi yang sebentar tadi menghiburkan kita, mengurangkan gemuruh. Okey. Kepada sesiapa yang belum lagi mengenali Umi, Umi nak terangkan sedikit tentang background Umi. Umi graduate daripada UiTM Shah Alam sebagai di dalam, tapi untuk menjelaskan lagi, ramai yang agak keliru kerana mereka mengatakan Umi daripada Fine Art. Sebenarnya Umi daripada Jabatan Seramik semasa program diploma dan degree. Tapi selepas tamat belajar di UiTM, Umi meneruskan pembelajaran dalam Art Teachers Diploma dan hanya sebentar saja Umi mengajar dan selepas itu dipanggil untuk
mengajar di UiTM sepenuh masa. Dan Umi mengambil lebih kurang dalam 5 hingga 6 tahun sebagai full-time lecturer di UiTM Shah Alam di Jabatan Seramik. Dan sekarang ni Umi, I quit my job dan sekarang ni Umi full-time artis hampir 16 tahun. Ya. Yeah. Wow. Survive. Terbaik. Alhamdulillah. Ya. Berkat doa semua, Terbaik. Ya, berkat doa, support kawan-kawan, support daripada Ahmad Syukri dan tim Parti 1 Studio. Ya. Yes. Dan, itu yang terbaik tu. Dan sekarang ini Umi disebabkan pandemik wabak ni, jadi ada beberapa program pameran Umi yang telah direncanakan pada tahun 2019 terpaksa dibatalkan untuk tahun 2020 ni. Antaranya Umi sepatutnya berada di Art Central Hong Kong, Art Stage Jakarta, Indonesia dan juga residensi di Japan. Tapi semuanya cancel. Jadi itu bagi Umi adalah satu nikmat bahawa Umi boleh meneruskan lagi proses berkarya. Semasa mungkin kita punya line ni boleh pilih. Okey. Dan proses berkarya dan meneruskan lagi kajian dalam karya-karya yang terbaru. So ada masa untuk Umi mendalami lagi dengan wabak ni. Jadi Umi rasakan wabak ni adalah salah satu daripada kredit juga untuk artis. Seperti Umi. Ya. Okay, good Mi. Alright, thank you very much. Ni setakat dulu ya. Nanti kita akan pergi lagi ya. Okay, kita tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat FB, kita pergi kepada sahabat muda ni, pahlawan dari Bentong ni mungkin boleh sharing. Saya ingat dia pahlawanan dia tu itulah dia karya dia. Okay, kita mungkin boleh berkongsi dengan Hafizi, silakan saudara Hafizi. Boleh bersharing dengan sahabat-sahabat kita di luar sana. Silakan. Okey, terima kasih Dr. Rosli dan juga Kak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Saya Hafazi sebenarnya. Hafazi Cik Ros. Oh, okey. Bukan Hafizi, Hafazi. Hafazi DI. Okey. Saya sebenarnya pelajar seni halus UiTM Shah Alam. Dan juga kena ingat saya nak terima kasih dekat sini dua orang. Salah satu Cikgu Mansur yang sekarang tengah tengok live, dan yang kedua adalah suami Kak Umi sebagai lecturer saya, Cik Syukri, yang satu mengajar drawing. Alhamdulillah. Nanti saya salam kat mungkin dia dengar. Yes. And then saya selepas tamat belajar dekat ITM, saya masuk, sebenarnya saya tak masuk ke bidang fine art ni. Saya lebih kepada production. Okay. So saya terlibat dengan production daripada 2001 sehingga kan 2009. So dalam 2010 bila saya pindah daripada Ampang, saya dah mula berlibatkan balik kepada bidang seni halus. So saya start dalam 2010 sampai 2020, around 10 tahun lah perjalanan saya. Okay. Lebih kurang lah dia punya tu. Tadi sebelum saya lupa, Dr. Rosli tanya jauh macam mana buat karya di dalam kawasan jauh daripada KL. Sebenarnya dalam masalah dalam keadaan IT apa semua ni, sebenarnya kita tak ada masalah tu pun. Cuma kita macam mana kita, dan bagusnya bila keluar daripada pusat KL tu, kita dapat satu benda yang baru, yang fresh, idea yang fresh. Betul. Okey lah, saya macam tu je kot, Doktor. Ke nak cerita lagi ke apa? Okey, ya, nanti kita akan sambung lagi. Apa janji tu. Okey, saya ingat kita mungkin buat iklan sikit kat sini. Saya ingin jemput sahabat saya, founder of Ujung Tanah Residency ni, untuk live bersama kita pada malam sedikit lah. Mungkin tuan rumah kan tak ajak dia kan, merajuk dia. Silakan. Okey, saudara Fakrul saya silakan sahabat saya Fakrul untuk datang sini sekejap. Okey. Ni dia sahabat saya Ujung Tanah. Fakrul ni sebenarnya junior saya. Okey. So saya fikir saya bagi peluang kepada sahabat saya ni untuk sikit, mungkin ramai yang dah tahu dan ramai yang tak tahu apa itu Ujung Tanah Residency. Mungkin dia boleh explain sikit lah dalam 5-6 minit sebelum kita pergi second round kepada Umi nanti. Boleh Okey, boleh. Silakan.
Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Rosli. Salam. Memberi laluan sekejap. Sahabat-sahabat semua, apa khabar? Sihat Bagi yang menonton live ni, selamat bersiaran langsung di FB Live Ujung Tanah Art Residency Air Baloi Pontian Johor. Alhamdulillah hari ini bertuah sebab ada dua perkara yang disekalikan. Pertamanya siang tadi saya bagi pihak Ujung Tanah Art Residency menjemput Dr. Rosli sebenarnya untuk mengadakan pameran arcanya sempena keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Permaisuri Johor. Dapatlah penggiat-penggiat seni, pencinta seni, pengamal seni melihat sendiri arca-arca yang dihidangkan oleh Dr. Rosli. Sebelum ni dilihat dalam bentuk maya, tetapi hari ini dapat melihat sendiri karya-karya itu yang berjasad. Terima kasih kepada Dr. Rosli yang jauh nampaknya dalam keadaan yang Terima kasih Kak dia. yang apa tu banyak kekangan tu dapat juga bersama-sama dengan kita lah bagi mengisi sedikit art scene di selatan tanah air. Ujung Tanah Art Residency ni sebenarnya di Air Baloi siapa yang tahu orang Air Baloi, kalau ada orang Air Baloi tahulah kawasan pedalaman lah. Tahniah Fakrul. Terima kasih. Bila nak datang ke sini tuan? Sebab apa? Ya, sebab apa? Bukan je senang nak buat event. It's very good. It's very good. Memang susah nak buat betul event. lah. Okay. Betul, ni lepas ni harap-harap jangan demam lah ya tak? Yang penting support daripada kawan-kawan dan community. Okey, jadi bagi rakan-rakan yang belum pernah datang sini, kalau kebetulan datang ke Johor khususnya, singgahlah. Lokasinya di Air Baloi Pontian. Bagi yang mungkin dah pernah datang, rajin-rajinlah jenguk saya di sini tak ada kawan kan. Duduk kampung. Jadi kita cuba semarakkanlah seni tu kan, betul tak? Daripada yang tak ada apa-apa, kita jadikan yang ada apa-apalah. Yang penting kita happy lah. Kalau tidak adanya tempat macam ni, kita sukar nak jumpa kawan-kawan ataupun penggiat seni, betul? Ya. Baik. Okey. Lagi. Saya rasa tak ada apa sangat nak dikongsikan. Banyak lagi topik yang nak dikupas. Bagi pihak Ujung Tanah ni, tuan rumah, saya mohon maaf sekiranya gangguan-gangguan kita punya internet ni tidak memuaskan. Maklumlah, nama pun tadi saya kata kampung pedalaman kan. Tapi kita cubalah yang terbaik demi untuk kita membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sini. Okey? Selamat berlive FB. Jumpa lagi kawan-kawan. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sama. Okey, terima kasih sahabat saya Fakrul dan sudi join pada malam ini saya sedia maklum line-nya tersangkut-sangkut, tapi tak apa, kita on saja sebab nanti kita ada tu Okey, di ini juga yang merupakan satu macam spot macam-macam kat sini saya ni ramai macam-macam artis di dalam di luar sana ada yang sesama memeriahkan program di Ujung Tanah ni. Okey, Umi, nampak. Ya. Terhenti terhenti. Umi macam stuck. Itulah saya dengar. Kak Umi pun clear. Saya dengar Kak Umi clear. Okey, ngam. Kita clear. Okey, kita sapu sikit. Kita sapu Dr. Rosli sikit kan ada apa tu abuk kot. Ini kayak bully ni.
Ini soalan ni kita online, Kita jadi kita host lah, online. kita jadi host. Okay. Okey, kembali. Okey dah. Okay, kembali. Okey. Kembali okey. Lama Tadi pun Elan nak kat santai luar, kan. kita kembali semula di sini. Okey, Umi, dengar Umi Okey. Umi, okey Umi. Okey, doktor. Ya. Sikitlah cerita, saya nak tengok masalah bahan Umi. Kita nak tengok ramai di luar sana, ramai pengajar-pengajar yang Alah putus, tak dengar. Dia macam sangkut lah doktor. berkarya dengan Relax. bahan luar daripada lingkungan tanah liat itu. Bagaimana kekuatan clay sebagai bahan dalam konteks seni acak? Silakan Umi. Okey. Halo Umi. Tentang bahan sebenarnya Dengar kan? understanding of medium sebenarnya. Understanding ni kadang-kadang sebab bagi Umi see the possibilities in the impossible kan. Umi rasa clay tu dia unik kan. Pada masa awal tahun 2000 pada masa tu Mungkin kebanyakan gambar kita agak sangkut Okey, kalau kebanyakan ikut Iwan ni. pengkarya Cuba Umi tadi persoalan bahan. Bagaimana Umi bekerja dengan clay tadi kan? Dapat menghasilkan karya-karya yang mantap gitulah. mantap Kita kat luar sana Okey. ni beberapa orang saja. So mungkin Umi boleh sharing kan Pada pengalaman bahan menghasilkan acar dengan tanah liat tadi dengan clay. pada awal Silakan, Umi. Okey, terima kasih doktor. Okey. Pada awal pembabitan Umi dalam penggunaan medium tanah liat pada masa tu memang agak sukar sebab pada awal tahun 2000 reference untuk Umi mendapatkan ilmu ataupun mendapatkan sumber-sumber info yang terdekat amat sukar. Kerana kita boleh kira dengan berapa jari saja artis yang betul-betul aktif di dalam berkarya pada awal tahun late 90s boleh dikatakan. Jadi pada masa tu internet, social media agak limited. Memang agak limited. Jadi apa yang Umi lakukan mengatasi masalah itu antaranya bagi Umi artis needs to invest. Antara yang Umi invest untuk Umi belajar lagi selepas Umi tamat belajar adalah dengan residency. Umi keluar. Umi perlu explore. I need the adventurous dalam pembuatan yang lebih dalam, yang lebih mendapatkan kelainan. Itu sesuatu bagi Umi sesuatu yang because bagi Umi art bukan saja dalam seramik sebenarnya, bukan saja dalam tanah liat. Art actually can take me to many places. Kan sebab bagi Umi dengan berjumpanya different artis kita dapat belajar lagi, dapat tahu apa diorang punya apa mereka punya thinking, mereka punya bagaimana mereka perolehan mereka dalam berkarya atau menggunakan tanah liat. Sebab di Malaysia ataupun di negara-negara jiran di Asia, setiap pembakaran mereka semuanya adalah berbeza. Penggunaan tanah liat tu juga berbeza. Jadi bagi Umi pada masa tu pada awal 2004 Umi keluar untuk merasakan, untuk berjumpa dengan keluarga yang lebih besar. Pada masa tu satu lagi Kak Umi saya nak tanya. Macam kata tanah liat yang dipilih tu, kalau kita pakai anak-anak punya, adakah dia dapat efek yang tanah liat itu? Ya, boleh. Kita boleh bakar tetapi perlu menjalani proses yang lain lah. Sebab apa? Saya buat ken, contohlah saya buat ken. Saya buat ken pakai saya sebab nak tampal tak ada, saya jumpa banyak sangat anak-anak. Saya buat cara tu, saya tampal dekat ken tu. When saya burn untuk bakar ken tu untuk buat cakul, dia punya heat dia tu tanah tadi tu anak-anak tu dia jadi macam bata. Efek dia. Saya buat itu yang saya bila Kak Umi cerita tu mesti dah. Okey, sebab Hello? Okey, sebab tanah liat yang di collect oleh binatang boleh dikatakan lebah tebuan yang di-collect oleh anak-anak yang di-collect dia memang tanah tetapi tidak cukup untuk menguatkan dia lagi. Jadi kamu harus melalui satu proses lagi supaya mengekalkan lagi dia punya form.
Tetapi itu perlu itu ada okey, satu okey. lagi ilmu lain yang perlu anda pelajari lah. Oh. Bagi Umi Ah, sebab setiap okey, okey, okey. tanah Oh, yang sebab tanah ni many types of clay actually. Macam Umi sendiri, Umi menggunakan porcelain dan semasa Okey, Umi okey. dalam proses pembelajaran, Umi menggunakan stoneware. Dan Porcelain. setiap tanah ni dia ada satu keistimewaan dia. Dan dia ada kekurangan dan ada kebolehan dia. Setiap manusia ni tak sama kulit dia, tanah pun tak sama. jadi Betul. bagi Umi pada masa tu untuk Umi memperolehi mendalami kekuatan di dalam nak explore tentang pembuatan tanah arca. Jadi Umi terpaksa invest, keluar travel untuk belajar lagi. Banyak tempat-tempat yang Umi pernah Umi pergi. I've been to travel untuk residency, workshop, short residency 2-3 bulan ataupun sebulan ataupun workshop selama 2 hingga 1 bulan. So setiap negara yang Umi pergi tu adalah setiap pembuatan cara pembakaran semuanya berbeza. Setiap artis dia ada disiplin dia tersendiri. Betul. Ya. Seramik lagi lah, disiplin dia Setuju. sangat halus. Perlu sabar. Perlu ada passion. Ya, betul. Ya. Okey. Ya. Okey, saya faham Sebab, sangat Cik Umi ya. Terima kasih banyak. Salah Boleh satu bagi. daripadanya bagaimana nak survive sebab Umi masa Umi belajar di universiti di UiTM, dan Umi berterima kasih kepada semua bekas pelajar, bekas pensyarah dan juga bekas guru-guru Umi yang membagi Umi basic ilmu itu sangat baik, sangat bagus. Antaranya Prof Ham, Prof Farida, Prof Rahim dan ramai lagi, dan ada pun yang telah meninggal dunia. Jadi bagi Umi, ilmu tu Umi gunakan sebagai Umi punya foundation, Umi punya basic. Dan selepas tu menjadi full time artist, Umi perlu gali lagi. Umi perlu dig from something else. Tak cukup dengan sebab boleh dikatakan kiblat Umi banyak keluar. Kerana di Malaysia pada masa tu rata-rata pameran seramik, arca seramik itu sukar untuk Umi dapat masa Umi di dalam bergelar pelajar lagi. Jadi apa yang Umi buat, Umi belajar, Umi bergaul dan associate with the people yang Umi rasa perlu Umi dapatkan connection tu untuk Umi lebarkan di dalam blend. Umi belajar apply art, boleh dikatakan apply art, iaitu deco art. Umi belajar tentang practical object, Umi belajar tentang functional. Tapi bila Umi jadi artis penuh masa, Umi perlu ada aesthetically dengan pleasing, dan Umi perlu ada highly context di dalam fine art. Jadi Umi blend craft dan fine art. Dan itu perlu belajar. Tak pernah puas. Terbaik. Umi harap jawapan Umi terjawab lah. Umi sebut je. Okey. Saya faham dengan Umi. Saya suka. Saya suka. Pengalaman baru. Dan Hello, Prof. ada lagi kan nak tanya? Itulah Prof macam lag lah kat sini. Tadi dia macam ada nak tanya soalan. Okey. Okey Umi. Alright. Okey. Zizi, okey. Dah dengar banyak Umi bukan cakap sekarang Doktor masih ada sekat-sekat. kita break dulu tu Umi. Kita bagi Umi silakan, understanding silakan. of Bagi medium peluang tu Kak Hafizi penting. sikit dulu. Sebab kenapa kita kurangnya arca di Malaysia ni kan? Kerana Tambah biar dia cakap. di dalam proses pembelajaran lagi kita telah dipecahkan. Di mana fine art. Dan bila kita sebut fine art atau painter, mesti daripada fine art. Kenapa tidak daripada seramik? Kenapa tidak artis tu daripada tekstil? Kita boleh kira dengan beberapa jari. N Samad daripada tekstil. Yang itu saya setuju. Yes, N Yang itu Samad saya setuju. daripada N Samad Maksud daripada dia tekstil. kita kena ada ilmu, kita betul. Maksud dia kita kena ada, maksud dia art ni dia bukannya fine art saja. Maksud dia every department yang mana boleh kita berkomunikasi dalam art, kita akan teruskan.
Sebab- itu saya setuju Okey. sangat. Sebab kalau masih kekal dengan kaedah yang ini, Umi rasa mungkin artis itu daripada fine art dia untuk dicongkel lagi dalam dari bidang lain, contohnya textile, daripada fashion, daripada ceramik. Macam fine metal. Memang Betul-betul. akan repeat permasalahan yang sama. Bagi Umi. Itu sebab Umi pernah berada di universiti sebelum ni dan sekarang ni Umi full time artist. Jadi Umi rasa sedikit Umi perlu observe dan Umi perlu perlu mendedahkan ilmu ni juga kepada mereka secara di luar kampus. Jadi Umi rasa benda ni penting. Ya, kerana satu lagi bila sebagai seorang artis, bagaimana nak kekal, bagaimana dia nak survive, sebab Umi almost like 16 years. Selain Syukri sebagai support, encourage Umi, itu perlu. Dan kerana sebagai seorang full time artist ni Hafizi Okey Umi. perlu. Ya. Okey. Tak dengar Okey lah Umi. Saya nak tanya Kak saya Hafizi jadi pula host. as full time artist yang mungkin berada di Allahu Akbar. itulah. Fizi dengar ke Fizi? Fizi? Halo Ya, Fizi? saya dengar okey. Suara saya sangkut Clear. Rosli dengar Kak Umi tak habis. Okey, Fizi, okey. boleh bagi sikit Kau minta pandangan. Kak Umi pun saya dengar clear. Bagaimana Kak Fizi Umi pula tak dengar dalam Dr. Rosli. silakan Fizi, macam mana? Okey. Fizi, boleh? Assalamualaikum. Sebenarnya boleh doktor ulang soalan sebab saya pun tak clear. Tak dengar. Kak Umi tak dengar. Broadcast interrupt. Kami tak clear doktor punya cakap. Broadcast interrupt. Hello, masalah. Ni Tak dengar. clear apa? Speaker. Tak dengar. Kak Umi okey dengar saya tak? Oh, jelas. Okey, macam tu saya boleh teruslah. Okay, you teruskan Hafizi. Pengalaman saya sebenarnya Halo. okey, macam ni. Ya, okey. Tak, Umi tak dengar Dr. Rosli. Okey, Hafizi Dr. Lek, teruskan. Dr. Lek. Hafizi teruskan. Your turn. Ya, okey. Yes. Pengalaman menceritakan saya mengarca di Bentong ni 10 tahun. Saya buat di Bentong. Okey, betul tak doktor? Sebab sorry Dr. Lek, kami tak dengar doktor punya soalan tadi. Memang lag dia punya itu. Jadi Ya. saya teruskan je lah. Dengar. Silakan. Okey. Silakan Hafizi. Saya mengarca di Bentong ni pengalaman dia. Apa Fizi? Teruskan. Fizi Okey. terus je. Okey, Silakan. saya ada mengarca di Bentong ni. After sebenarnya my wife is cikgu. Sebelum ni saya berkarya di Ampang. Saya masuk masa 2010 tu. Itu adalah pertama kali saya masuk balik Galit Open Show. Sebelum ni tahun 1997 saya masuk 98 97 atau 98 saya masuk Open Show Galeri Shah Alam. Itu Galeri Shah Alam ni lah tempat kita orang mengasah bakat untuk berpameran. Lepas daripada tu saya 2010 saya buat untuk masuk ke Galeri Shah Alam. After that saya pindah ke Bentong. Di Bentong ni saya masih lagi mengarca dan hantar ke Galeri Shah Alam. Tapi kawan saya Ali Nur Azman, dia datang, dia tengok work saya, dia orang pertama yang bawa saya masuk ke galeri swasta masa tu. Inilah pameran dia Daisy Zip yang first saya masuk. And then after that selama 10 tahun tu saya on off lah buat work mengarca dan ni untuk survival. Sebenarnya bila di Bentong ni kita ada kena ada survival. Sebab apa? Mengarca ni untuk sebenarnya dia memang minat tapi untuk generate finance tu tak ada. Pertama work karya saya sebenarnya bila saya duduk sini apa saya nak buat adalah saya buat cari barang terbuang, besi buruk apa semua ni yang saya kumpul dan saya jual. Macam tu. So bila jual ni and then untuk saya pula naik di Bentong ni ada satu cerita. Cerita dia macam ni, bila saya pindah daripada Taman Mawar ke Taman Harmoni, saya pergi ke surau, lepak di surau. Masa tu Raya Korban. Bila Raya Korban ni orang potong orang sembelih lembu lah. Bila sembelih lembu,
tanduk dibuang. Macam kes kat Umi jugalah, kes tanah apa semua, tanduk dibuang. Kita orang art nampak benda tu, wah. Saya tanyalah pengurusi surau ni, tanduk ni nak buat apa? Dia kata memang nak tanam je, ambil lah. Kalau nak apa, dia kata nak tanam, nak buang. Saya kata kalau saya nak ambil boleh. Yang pengurusi surau tu pengurusi surau dia apa, ahli apa nama ketua KRT semua. Dia kata ambil lah, nak ambil. Saya kata saya ambil lah. Saya ambil bawa balik. Saya kata ini boleh jadi sesuatu. Tapi pada orang tempatan sini, orang tamat ni tengok saya pelik. Saya macam benda lah dia nak buat dengan tanduk lembu ni. Inilah hasil dia. Inilah hasil dia ni. Ingat awak bomoh kot, bomoh. Itulah. Ini hasil dia. Okay. Jadi apa nama bahan. Jadi saya boleh generate sampai satu masa ada yang hantar tanduk kerbau pada dekat rumah saya lepas benda tu. Tak jadikan cerita. Okey. Bila dia orang nampak benda-benda macam ni, saya ni dah untuk art dan saya memang lepak di surau sebab kita nak bermasyarakat, kita nak tahu apa masalah apa sosial sini sebab kita nak masuk, kita nak apa idea kita kan. Idea. Jadi satu kali depa ada event dengan KRT. Jadi ada event KRT ni, dia semua pertandingan semua KRT ditajak oleh Kemas dan juga ditajak oleh RTM Pahang masa tu, radio RTM Pahang. Jadi bila dia buat dekat Tentong ni, dia buat pertandingan masakan dan pertandingan mengubah suai bunga. Jadi bila dalam banyak-banyak saya ni, dalam banyak-banyak orang ni, yang perempuan semua masuk ke pertandingan memasak. Jadi tak ada. Sebab kan saya rambut panjang, awak boleh lah. Awak panjang boleh masuk pertandingan gubahan. Saya alamak nak kena masuk kan. Saya pun masuk lah pertandingan gubahan. Sebab mewakili taman. Sebab kalau tak ada orang yang masuk, tak ada orang mewakili taman. Dan bila masuk, saya pun masuk pertandingan gubahan. Ditakdirkanlah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menang. Nombor 1, juara. Wow. Yang best dia ada drama dia. Drama dia, makcik-makcik tadi yang masuk pertandingan gubahan yang ramai tadi tu, dalam 10 taman yang mewakili 10 taman ke 12 taman ni tak puas hati protes. Masa ni Datuk Seri Leo Tong Lai datang untuk bagi hadiah. Masa tu dia Menteri Kesihatan. Dia nak bagi hadiah orang tengah protes ni. Apa pasal dia menang, apa pasal dia menang. Jadi judge tu turunkan daripada nombor 1 ke nombor 2. Sebab kalau dikeluarkan saya pula, orang taman saya pula akan protes. So cakap lah pening. So tak apalah, saya kata okey lah nombor 2 lah, tak kisahlah. Saya pun tak menang pun tak apa, saya bagi kat makcik ni. Okey lah, saya menang nombor 2. Tapi ada lagi cerita. Okey, saya sebenarnya yang boleh menang nombor 1, saya ambil barang kayu dalam sungai. Okey, material ni untuk menghantar adalah daripada dalam sungai. Kita ambil, lepas tu saya masukkan bahan buangan untuk dengan bunga. Dia lebih sikit sebab saya masukkan elemen structure mobile. Pepatung ke, bentuk pepatung yang boleh mobile, bergerak bila kena angin, saya buat banyak. Bila je tu bunga tu hidup. Dia tengok benda tu hidup, dan dia menerima, dia terima tu nombor 1. Makcik tadi, ada seorang makcik saya dengar, dia kata, kenapa dia menang? Pasal apa pula dia tak boleh menang? Orang tanya. Sebab dia tak tutup aurat. Kenapa dia tak tutup aurat? Dia pakai baju pakai seluar panjang. Tak, sebab dia tak pakai tudung sebab rambut panjang. Dia tengok daripada belakang saya, nampak rambut panjang macam perempuan. Saya kata, makcik, kalau saya pakai tudung, saya ada misai, ada janggut, macam mana pula? Lepas tu dia balik macam tu. Kan? So, jadi saya kena pakai tudung lah masuk pertandingan gubahan ni. Daripada situlah saya dapat nama gelaran seni. Okey, bila saya dapat digelarkan, sebab sebelum ni orang tak tahu nama saya. Dia digelarkan seni di Taman Harmoni ni. Dan bila datang ke Bentong, Dr. Rosli tahu, dia pernah naik basikal saya. Saya buat basikal. Sebenarnya buat basikal tu untuk saya besi. Saya cari besi untuk saya jual. So saya construct basikal. So bila saya buat basikal tu, orang tengok, ini apa bang? Saya kata basikal lah, apa benda? Lepas tu dia kata, basikal abang, abang buat ke? Saya kata, saya buat lah. Abang welding ke? Saya welding lah. Lepas benda tu dia kata, okey lah, minta tolong buat pagar. Itu cerita dia. Banyak lagi lah nak cerita lebih-lebih ni. Banyaklah cara nak survive. So kalau nak cerita, sebab pengalaman nak survive lah. Kalau nak cerita pasal art ni, saya boleh cerita dari sudut macam mana nak survive tu.
ilmu daripada lecturer saya lah. Okey. Lecturer semua di apa? Di ITM lah masa tu. Okey. Ada apa lagi soalan doktor? Lebih kurang lah kot. Okey, ni untuk dua-dua panel kita cuba pick up soalan Zaki Adri ni yang saya dah paparkan kat skrin tu. Kan tadi Umi ada maklumkan macam mana pembahagian artis tak semestinya berlaku, tak sepatutnya berlaku lah. Kita segregatekan ini untuk ni. So ni sahabat kita ni Zaki menanyakan, jadi macam mana nak bentukkan semula pemahaman ini semula, nak menyatukan semua. So mungkin Umi boleh respon Umi yang ni, lepas tu Hafizi boleh respon juga. Sebab saya ni ada gangguan sikit lain, mungkin boleh continue menjawab soalan ni lah. Umi silakan dulu Umi. Okey, untuk bagi penyataan Umi tadi sebenarnya tindakan ini bukannya daripada Umi Umi hanya observer. Umi melihat sebagai artis full time di luar. Apa permasalahan yang berlaku sekarang di kita punya art scene now. Jadi sebenarnya tindakan ataupun action ini perlu berlaku di pihak-pihak yang tertentu. Di mana proses understanding tu berlaku sepatutnya di peringkat awal lagi. Di mana pemahaman apa itu applied art, apa itu fine art. Benda tu sebenarnya perlu diwawancarakan, perlu diterangkan. Kerana bagi Umi pemisahannya adalah dalam bagaimana benda tu perlu di-blend dari peringkat awal lagi. Perlu di-blend. Sebab kita di sini telah memisahkan benda tu. Jadi bila kita pisahkan, kita tak akan jumpa medium-medium baru yang keluar ni di dalam bentuk seni halus ataupun artis yang berlatar belakangkan bidang lain. Kerana kita telah pisahkan daripada awal. Ataupun penerangan dan pemahaman itu tidak dididik, tidak diterangkan lebih awal. Jadi itu permasalahan yang Umi nampak, dan itu bukan tugas Umi untuk menyatukan. Yang menyatu sebenarnya daripada awal tu Umi sebenarnya antara yang alhamdulillah yang terpilih kerana dibuka minda dengan jelas bahawa bahawa fine art itu terlalu halus. Di mana dengan apa skill yang Umi belajar, dengan skill, dengan estetik yang Umi belajar design dekor, practical object itu Umi gabungkan, Umi blendkan dengan fine art dalam bentuk intellectual, highly requiring content ataupun intellectual punya input. Jadi di situ tidak berlaku di art scene kita. Jadi sebab tu kita boleh bilang dengan berapa jari saja berapa ramai artis di Malaysia ni, sama ada pengacar ataupun pelukis, kebanyakannya pengacar lah yang keluar daripada kelompok mereka untuk menjadi artis, bukan daripada fine art. Itu permasalahan yang Umi nampak. Sebab tu sampai bila-bila permasalahan ini tak akan dapat diatasi sekiranya kita masih lagi. Tapi itu sebenarnya bukan sepatutnya. Umi hanya observer, Umi melihat benda tu. Sebab tu kita masih lagi melihat, kalau dikatakan tentang percentage painter dengan sculptor, boleh dikatakan di Malaysia 99% kebanyakan semua nak jadi painter. Kenapa? Kan? Sebab bagi Umi, 1% je bagi Umi sculptor. Kita boleh bilang dengan jari. Kadang-kadang Umi pun terfikir, siapa penulis yang boleh menulis tentang arca seramik? Siapa yang boleh curate seramik show? Siapa? Sebab kita kekurangan, kita kurang ni. Kita berlubang ni tau. Sebab kita tidak ada asas kita tentang understanding of media tu, kita susah. Umi tak boleh nak kita lag. Yes, kita Saya setuju benda tu, masalah media, yes. Untuk sculptor memang kita kena kuat, kena ni daripada media punya material semua lah. Umi sebagai artis luar, outsider, Umi melihat benda tu, dan Umi harap pihak-pihak yang sepatutnya bertungkul lumas lah mengatasi pemahaman ini, pendedahan daripada awal. Kita boleh lihat seperti itu, Muttalib Musa antaranya, itu luar daripada Fakulti Art and Design. Kalau kita sebut Ain Samad daripada tekstil, Umi Baizura daripada seramik, Huzairi daripada seramik, berapa lagi ramai yang ada?
Itu Umi sebut dalam dari apa universiti yang Umi belajar lah, daripada universiti lain Umi tak observe benda tu. Ini yang kita tengok dalam mainstream, mana mereka ini aktif, bergerak aktif. Tapi tidak Umi nafikan mereka yang keluar daripada bidang ini sebenarnya karya mereka bagus. And sama Muttalib Musa, sebab mereka adalah daripada disiplin yang berbeza. Dia tidak, sebab antara artis, sebab setiap artis, we don't really want your artwork to resemble somebody else punya work. Semua artis tak mahu. So distinctive, artis perlu tersendiri. So kalau semua painting, Authentic. and then you Kak Umi, buat, autentik Kak Umi. Autentik. Dia Ya, perlu dan- autentik, keaslian. Dan satu lagi ketulinan. tersendiri. Bila artis itu dia ada style tersendiri, dia ada karya yang dikeluarkan tersendiri, tetapi sekiranya dia follow dengan apa yang telah ada sebelum ni, dia bekerja sebagai promoter, free promoting. Dia apa yang best, you find what makes you tersendiri from everybody. Itu yang paling best. Focus, expand. Jadi dari satu material tu, medium ataupun skill yang you dapat, ilmu yang you dapat, teruskan. Itu macam mana yang Umi lalui lah, yang Umi dalami, yang Umi try sebagai selama 15 struggling financially. Itu memang ada, itu tak dinafikan. And I won't lie. Dan bagi Umi relationship lah. Relationship, you got to be engaged. You got to get engaged dengan people outsider. Tak boleh you sit in your studio and then expect the world come to you. Oh, cannot. Sekarang ni dunia asli sekarang dia dah bersilat-silat, dia silat dah. Sebab kita dah ada akses yang senang. Kita ada media, kita ada social media, kita ada Instagram, kita banyak lubang-lubang ataupun pintu yang terbuka. Itu bagi Umi lah. Then you make a good art dan barulah orang datang. Barulah world come to you. Itu bagi Umi lah pendapat Umi. Bila Umi survive sebagai full time artist. And then itu investment dan Umi sendiri bekerja dengan assistant. Bagi Umi, assistant Umi adalah investment Umi. Umi invest. Umi generate income Umi dan Umi bahagikan dengan staff-staff Umi. So Umi, they learn from me, I learn from them. So benda itu jadi two way. Kan? Jadi berterusan. Semangat gua cakap. Betul. Okey. Sama saya mungkin tak banyak cakap sebab ada gangguan lain, so saya serah saja. Fizi boleh tengok tak soalan Dagang Maru ni? Ni sahabat kita dari Indonesia, dari Jogja. Dia tanya apakah konsep pakcik dalam dunia seni ni. So mungkin yang ini Fizi boleh respon sikit. Fizi yang ini, silakan. Okey. Saya nak respon as free from academic punya lah. Sebab saya tak duduk dalam konteks akademik tu. Maksudnya konteks akademik tu saya nak letak konsep sekian. Benda ni pada saya is to jail myself. To me, I understand art is a free. Maksudnya bebas. Kita orang Melayu ni kita tak banyak benda boleh bebas. Tapi dalam art kita boleh bebas. So konsep saya is free. So maksud dia saya lebih kepada menggunakan elemen alam, menggunakan material alam, eksperimen, macam juga Kak Umi. Sebab tu saya bila Kak Umi cerita tu banyak saya setuju. Sebab benda yang sama. Sama lain dengan Kak Umi tu, konsep yang sama lebih kurang. Alhamdulillah. Okey, bagaimana cadangan untuk mendekati seni dengan industri seni dan masyarakat kita jurangnya tinggi. Okey. Awas, Kak Umi jawab dulu kot. Boleh. Saya jawab. Okey, sebab Kalau saya tak masuk, Okey. kalau saya tak masuk maknanya saya sangkut you all jalan je dulu. Saya dekat soalan. Okey. Bergerak. Okey, izinkan saya jawab dulu sekejap boleh Kak Umi Boleh. Okey. Bagaimana Okey, cadangan untuk masyarakat mendekati seni kerana kini apresiasi seni pada masyarakat kita jurangnya tinggi. Okey. Yang ini kita ambil contoh kes terbaru dekat Shah Alam di mana lukisan mural diconteng. Saya tak kata benda ni politik itu bukan. Bagi saya jangan fikir macam tu. Tapi kita fikir as a vandalism. Yes, Okey, vandalism punya. Okey. Latest. Untuk ini bagaimana atau kita fokus kepada vandalism.
Bagaimana tercadangkan untuk masyarakat mendekati seni? Okey, pertama sekali kita kena go to, macam saya buat go to school, pergi ke sekolah. Saya terlibat dengan seni di pihak sekolah, saya membantu. Salah satu projek saya buat untuk sekolah ada yang ini. Ini adalah projek sains untuk sekolah punya, di mana kita gunakan arts dan juga sains kita gabung. So dengan sini orang akan dekat dengan kita dengan sini. Dan ini juga antara projek yang melibatkan art and science. So bila ada elemen gabungan art and science macam ni, so orang boleh faham. Sebab apa? Macam contoh macam Leonardo da Vinci, macam dia gabungkan engineering dan arts. So mudah orang faham. So kita kena pinjam, bukan pinjam lah. Maksud dia kita kena gabungkan. Macam juga Kak Umi lah, dia gabungkan technical ceramic. You know, ceramic ni adalah produk first. Tapi macam mana dia gabungkan produk, craft and art. This is very nice. Saya suka. Kan? Dan juga kerana okay, bila dah orang kenal art tadi tu, orang dah tahu, orang kata oh macam ni art ke? Walaupun, sebab tu saya buat basikal. Dr. Rusli dah pernah naik basikal saya. Bila orang dah tahu, kita kata macam ni art. So dia orang tak pandang benda tu sebagai satu benda yang rigid. Art ni rigid. Kan? Macam di tempat saya ni, okay, kalau art tu dia macam tak ada masa depan. Kalau artis tu penyanyi, dia orang tak faham artis tu sebenarnya painter ataupun sculptor or whatever yang bidang ni, dia bukan penyanyi, pelakon, pelawak, bukan itu bukan artis. Itu singer, itu pelakon dan sebagainya. So term art tu. Itu jawapan saya. Saya serah pada Kak Umi lagi berpengalaman. Kok ada benda yang kurang ataupun benda yang ditambah? Saya nak bawa. Saya sebenarnya pengalaman tu dicongkir daripada yang senior-senior kita juga, sebenarnya daripada perbualan di kedai kopi, daripada perbualan di universiti. Jadi daripada pengalaman dan ilmu yang kita dapat tu kita share dengan masyarakat luar, kan. Jadi antara salah satu step yang kami buat adalah kami membuka parti satu studio. Di mana parti satu studio ni we work from home. Jadi parti satu studio tu is open to everybody. Jadi community di Puncak Alam, di tempat Umi sekarang, semua tahu parti satu studio itu boleh dilawati, divisit. Jadi kebanyakan mereka adalah daripada kalangan sekolah rendah lagi, sekolah menengah, daripada yang memang bukan daripada golongan art people. Mereka ni datang daripada seluruh pelosok, daripada Sarawak, Sabah, kadang-kadang sesuatu daripada psikologi profession, jadi psikologis. Jadi Umi rasa art itu is open to everybody. Jadi semua orang boleh menikmatinya. Itu cara antaranya kami lakukan macam mana, bagaimana untuk mendekatkan seni dengan masyarakat, understanding tu. Dan salah satu kerana selalunya kita benda ini berlaku venue ini berlaku di Kuala Lumpur, di city, tidak di luar bandar. Jadi tempat Umi ni agak jauh daripada Kuala Lumpur, mengambil lebih kurang satu jam perjalanan siang hari. Jadi kami membuka parti satu studio ni, jadi kebanyakannya tanda tanya berlaku kerana di luar kawasan rumah Umi juga Umi naikkan public art, arca-arca Umi, dan juga Syukri juga melukis mural di bangunan. Jadi benda itu menjadi satu pendekatan untuk bagaimana menarik masyarakat itu datang dekat kepada seni. Itu adalah salah satu, ramai Umi rasa artis sekarang yang cuba mendedahkan expose seni itu kepada masyarakat. Dan Umi rasa benda itu semakin baik sekarang, semakin bagus. Di mana artis sendiri cuba untuk create their own environment, bagaimana mereka mengadakan studio sendiri, sama ada beli atau hak milik ataupun sewa. Jadi benda tu adalah studio pun sebenarnya adalah salah satu cara bagaimana untuk kita memberi ruang kepada orang luar untuk melihat bagaimana artis itu berkarya, artis itu their own routine, so benda tu penting. Dan sedikit di sini pemahaman kepada, dan perlu adanya bulletin, perlu adanya sedikit input kepada entertainment kan, yang perlu mendekatkan mereka, selingan di dalam TV ke, mungkin berlaku dalam
dalam apa, dalam media tersebut. Selain daripada artis tu bergerak sendiri. Okey. Okey, ini Zack ni, adakah sesiapa sahaja boleh jadi sculptor atau contoh orang kerja kilang, kemungkinan kereta ke? Okey. Zack, kau Google je Theo Jansen dah. Dia tu engineer bukan artis, dan juga Alexander Calder. Okey, Google. Okey, Zack sebenarnya ni kawan saya satu batch. okey, Umi nak buat penambahan sedikit. Betul macam apa, macam Hafazi Okey. bilang tadi Umi. beritahu. Fizi, Tetapi any sekiranya comment sekejap, Fizi? Tak dengar suara saya. Ya? Ah. Ya, dengar. Okey. setiap orang Okey, dengar. Okey. Kak. boleh Umi teruskan ke? Tak, Kak Umi. Ya, sila. Okey, macam Hafazi cakap tadi, orang Ah. kerja kilang ke, bengkel kereta ke boleh jadi apa, sculptor. Boleh. Semua. Sebab tu kita ada Yalah. sebab tu sekarang ni ada artis Sudah terbukti. Theo Jansen, engineer. dengar artis Calder. yang Okey, Kumi. collaborate. Kadang-kadang craftsman kita panggil craftsman. Craftsman ni kadang-kadang dia ada skill tapi dia tak ada idea. Dia ada skill. Jadi itu perlunya bagaimana artis collaborate dengan this person. Artis collaborate dengan community berdiri. Seperti yang dilakukan oleh Okey. Umi, 1 minit tolong rumuskan apa yang kita cakap tadi, rumuskan sebab kita mungkin nak waktu dah sampai tempoh dia. Buat rumusan tolong. pendek sangat Umi kadang-kadang cakap laju kan. Jadi Umi ada masanya mungkin ada yang berlubang kat Fizi situ dulu. yang Fizi Umi ke? punya Siapa ke Umi ke? explanation agak tidak tepat, minta maaf tapi di sini bagi Umi Umi melihat see the possibilities lah in the perkara-perkara yang mustahil untuk mendapatkan dan perlu support. We need support, encourage sebagai full time artist daripada artis sendiri, daripada orang ramai, daripada institution, daripada semualah, kerana kami harus bekerja setiap hari seperti anda. Kerana kami sekiranya tidak bekerja, tidak berkarya, nak makan apa? Itu sajalah kot. Okey, kepada saya, rumuskan dia pada bintang macam tadi tu. Okey, macam ni lah, simple je. Art is everything. Art is besar. Bila kita belajar art, kita ada satu anugerah Tuhan Allah SWT pada kita untuk kita boleh buat, kita kreatif. Dan kita tahu cara nak kreatif. Berbanding orang yang tak belajar art. Dia orang kreatif tapi dia orang terperangkap. Dia orang terperangkap dengan craft, dengan dia orang punya saja. Beza orang yang belajar art adalah dia boleh kembangkan idea dia berdasarkan ilmu yang dipelajari. Contoh macam Dr. Rusli, contoh macam Kak Umi. So macam mana dia orang kembangkan ilmu yang dia orang pelajari. Dan sebelum ni saya nak bagi tahu baju saya ni disponsor oleh kawan saya daripada Warisan Ansari. Sorry saya kena cakap. Umi nak buat penambahan sikit lah. Follow your art. Umi ada tu. Boleh terang. Saya bagi kat Umi. Tulis sikit kat sini. Follow your art and see in different angles. You see the possibilities in the impossible. You may discover a lot of things. Bagi Umi. Ya. So Umi rasa untuk kekal, because untuk kekal, untuk berada di dalam aksi ni, artis perlu berani. Because fear kills creativity. Fizi, okey. Yakin dengan dan percaya atas majikan atas, percaya pada rezeki, insya-Allah. Okey, buat je. Okey, dengar tak ni? Umi dengar. Oh. Dengar. Okey. Dr. Lek lagi sekali. Saya fikir okey. Fizi 1 minit ke 2.5 minit bercakap sikit. Saya nak tolong tutup sikit lah sebab kita banyak masalah ni. Fizi sikit, Fizi. Okey. Come on, Fizi. Okey. Saya macam saya cakap tadi, kalau seni ni kita kena berfikir secara berfikir seni, bukan fikir sebagai medium. Okey, kalau kita pasal medium acah ni, minta maaf banyak-banyak pada sahabat-sahabat di luar sana. Saya fikir sesi ni walaupun siapa tangkut,
Okey, macam pasal medium. So kita kena fikir pasal ruang. Medium dan ruang. Macam tu juga kita kena bekerja. Maksud dia kita kena berkarya dan juga kita kena fikir macam mana untuk survive. Untuk maintain the financial. That itu je yang saya nak cakap pun. Saya serah kepada Kak Umi untuk sambung lagi 1 minit sebab kita tak banyak. Ada apa Kak Umi lagi nak cakap? Sebab doktor ada lag. Last. Hello. Halo, dengar Halo, tak? halo. Umi dengar Umi? Dah. Umi? Saya dah Dengar? saya dah ni Halo. Kak Umi. Okey. Apa? Okey, saya nak ucapkan terima kasih pada kedua-dua panel. Mungkin kali ni sikit ni. Okey, terima kasih semua. banyak-banyak kerana bagi pandangan Umi punya pandangan bestnya saya dengar walaupun tertinggal sikit. So untuk sesi ni terima kasih sekali lagi kepada Umi kepada Fizi. Mungkin kita akan repeat another session yang lebih kondisif lagi. Talian nanti mungkin di studio saya dan sebagainya. So thank you very much untuk semua dan kita akan jumpa di lain masa. Thank you very Terima much kasih Umi. Umi juga, terima kasih. Okey, Terima kasih terima kasih semua. Fizi. Minta maaf. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ya, terima kasih semua. Saya Semoga minta maaf sukses juga. semua. Ya. Ya. Jamaah bersama-sama Fizi pada saat ada gangguan lain Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye Hafazi.